Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Tuan-tuan dengar elok ke ni? Okey. Dia orang jangan kacau ni, dia elok. Alhamdulillah, kita sambung semula kuliah kita. Minggu lepas saya tak dapat hadir kuliah kerana berada di Yogyakarta melawat pertubuhan Muhammadiyah Indonesia dan hadir untuk memberikan ucapan di beberapa tempat di institusi Muhammadiyah. Ini rentetan daripada Muhammadiyah yang akan membuka universitinya yang ke-174 kalau silap saya di Perlis. Dia merupakan satu organisasi yang besar. Ada 170 lebih universiti. Satu-satu universiti sampai 20,000 orang pelajar. Universiti yang besar di seluruh Indonesia. Dan ada hospital-hospital yang canggih. Dia sudah ada 100 lebih hospital. 119 dan 120 hospital begitu. Mempunyai ahli yang lebih daripada 50 ke 60 juta ahli ataupun penyokong. Di Indonesia, ia organisasi yang besar dan dianggap gerakan pembaharuan yang awal. 100 tahun lebih usianya, yang ditubuhkan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Sesiapa yang tengok filem Sang Pencerah, mungkin dia akan sedikit sebanyak faham tentang organisasi berkenaan. Mungkin filem itu tidaklah menterjemahkan keseluruhan organisasi itu, tapi ia menceritakan tentang sedikit sebanyak tentang latar pengasasnya yang memulakan dakwah sehingga langgar ataupun suraunya dibakar, dia dihalau, pengikutnya dipukul dan macam-macam lagi. Pada hari ini menjadi organisasi besar. Perjuangan awal mereka ialah menentang khurafat, bid'ah dan tahyul. Slogan mereka. Dan membawa Islam berkemajuan, Islam yang maju ke hadapan. Dahulu dia bercadang nak menubuhkan universitinya itu di Johor. Tapi oleh kerana ada orang tuduh dia Wahabi, jadi kita jemput dia tubuh di Perlis. Dia punya universiti yang pertama luar negara, Indonesia. Dia organisasi besar. Ada pusat astronomi yang hebat. Ada ribuan sekolah menengah, pesantren dan ratusan, 170 lebih universiti. Sehingga dikatakan Soekarno apabila nak meninggal menyatakan, selimutkan aku dengan bendera Muhammadiyah. Besarnya pertubuhannya. Walaupun begitu, di Indonesia, di tempat-tempat yang masih lagi fanatik,
walaupun jumlah ahlinya besar, banyak melebihi rakyat Malaysia, masih lagi ada yang menuduhnya Wahabi dan ada masjid dia yang dibakar. Di Indonesia, di Yogyakarta, pengaruhnya begitu besar. Masjid-masjid kalau kita tengok solat mereka sama macam di negeri Perlis, tidak kunut dan bismillah perlahan, tidak mengadakan amalan jama'i yang kuat, yang tidak warid daripada hadis-hadis Nabi SAW. Kita melawat mereka dan menghubungkan hubungan yang baik insya-Allah dengan mereka, dan mereka akan ada di Perlis ni pada bulan 6. Mereka akan mula pelajar mereka daripada Indonesia serta sekitar hampir 100 orang akan mula masuk buat PhD di Sungai Cucuh itu. Kalau tuan-tuan saudara-saudara pergi, tuan-tuan pergi tengok ada bangunan maib yang lama yang mereka telah renovate dan cantikkan, yang menulis Universiti Muhammadiyah Malaysia. Dan rakyat Perlis patut berbangga juga, walaupun Perlis tidak besar tapi berhubung dengan satu organisasi yang pengikutnya lebih besar daripada rakyat Malaysia. Dan mereka menyambut kita dengan baik, alhamdulillah. Saya tidak menyatakan mana-mana organisasi termasuk diri kita sendiri tidak perfect. Saya menyatakan semua organisasi termasuk diri kita sendiri tidak perfect, tidak sempurna. Semua badan Perlis ke mana-mana, apabila masa telah lama sebagai organisasi, banyak perkara yang masuk dan banyak pembaharuan perlu dibuat. Reform, tajdid bukan saja perlu dilakukan pada umat, tapi kadang-kala perlu juga dilakukan pada organisasi yang ingin mentajdidkan umat itu sendiri, termasuklah diri kita. Dan saya rasa Muhammadiyah juga tidak terkecuali memerlukan reform, dan kita juga semua sentiasa memerlukan tajdid. Kita kembali kepada hadis kita yang berikutnya, yaitu tentang ma yuqal fi qunutil witr. Apa yang disebut tentang kunut witr. Anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma qala, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witri. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Rawahul khamsah, yakni hadis ini telah diriwayatkan oleh ashabus sunan, dan hadis yang berikutnya ialah hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi, diriwayatkan oleh Nasa'i, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis ni setakat ini sahaja. Tidak ada lafaz wala ya'izzu man adait. Dalam riwayat ini tidak ada lafaz wala ya'izzu man adait. Tapi lafaz wala ya'izzu man adait ada di dalam lafaz At-Tabari, dalam lafaz At-Tabarani dan Al-Baihaqi. Dalam lafaz yang berikutnya, wazada At-Tabarani wal Baihaqi wala ya'izzu man adait. Maksudnya ditambah lafaz ini wala ya'izzu man adait. Zada An-Nasa'i min wajhin akhar fi akhirih. Al-Imam An-Nasa'i di samping dia meriwayatkan hadis ni, An-Nasa'i meriwayatkan hadis ni dengan ada tambahan melalui jalan yang lain, iaitu wa sallallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat kepada Nabi pada hujung itu. Kita bahas dulu hadis ni. Hadis ni adalah hadis daripada Anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma.
daripada Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Siapa dia Hasan bin Ali? Yaitu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Ali meriwayatkan hadis ini, kata dia, qala 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar aku. Sebelum saya pergi lebih jauh, Hasan bin Ali, dia gelaran dia Abu Muhammad. Kita tahu cucu Nabi ni dua. Siapa dia? Al-Hasan dan Al-Husain. Tapi kita jarang mendengar tentang Al-Hasan. Banyak kita mendengar tentang Al-Husain. Syiah selalu memanggil Al-Husain. Dia jarang panggil Al-Hasan. Kerana ada beberapa perkara, tapi dia tak bolehlah nak pisah antara Hasan dengan Husain. Kerana teras mereka ialah kepada zuriat Ali dan Fatimah. Jadi Hasan adalah zuriat Ali dan Fatimah. Mengapa Syiah dia agak macam berat sikit berhubung dengan apa nama Al-Hasan ni, nanti kita akan sebut. Al-Hasan bin Ali, dia cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Ali bin Abi Talib, iaitu bin Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi, iaitu Hashim, Bani Hashim dan Qurashi. Ini daripada Quraisy yang benar-benar Quraisy. Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lahir di pertengahan bulan Ramadan tahun yang ketiga Hijrah. Jadi tahun ketiga Hijrah, setelah 3 tahun Nabi berhijrah, barulah lahirnya Al-Hasan bin Ali. Ketika Nabi SAW wafat, Al-Hasan umur dia sekitar 8 tahun. Pun begitu, kita tengok ada beberapa hadis yang Al-Hasan ambil daripada Nabi SAW. Terkenal sebagai seorang tokoh yang warak, yang santun, yang penuh dengan akhlak. Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dulu pernah saya sebut, pernah suatu hari Nabi melihat Al-Hasan ni masuk ketika Nabi sedang berada di mimbar. Dan baginda SAW tengok, dan baginda kata pada Al-Hasan, inna ibni hadha sayyid wa la'alla Allah yuslihu bihi fi'ataini azimatain. Sebagian riwayat fi'ataini minal muslimin, sebagian riwayat fi'ataini azimataini minal muslimin. Inna ibni hadha sayyid, anakku ini sayyid. Itu datangnya sayyid. Sayyid. Nabi kata anakku ini sayyid. Anak ni Nabi merujuk kepada cucu dia. Siapa dia? Al-Hasan. So kita panggil sayyid, keturunan sayyid. Nabi kata inna bani hadza sayyid. Walaupun sayyid ni tuan lah, sayyiduna, tuan kita, itu sayyid. Sayyidina beza apa? Tak ada, itu language punya grammar ya. Baris atas, baris bawah. Sayyidina, sayyiduna makna samalah, tapi dari segi nahwunya. Inna bani hadza sayyid, anakku ini sayyid, cucuku lah maksudnya sayyid. Wa la'alla Allah an yusliha bihi fi'ataini minal muslimin, mudah-mudahan Allah mendamaikan dengan sebabnya fi'ataini minal muslimin, 2 puak di kalangan kaum muslimin. Al-Hasan bin Ali, kita tahu pada hayat Ali bin Abi Talib, di dalam pemerintahannya telah berlaku krisis disebabkan pembunuhan Uthman bin Affan, yang telah timbul fitnah yang paling besar di kalangan para sahabat. Kerana Uthman dibunuh secara zalim di dalam rumahnya, ditikam ketika sedang berpuasa membaca Al-Quran, sehingga Quran itu ada sampai hari ini.
Sebab itu kalau kita pergi ke Tashkent di Uzbekistan, kita tengok Quran yang ada darah Osman tu tersimpan di sana. Siapa yang tikam? Tak tahu. Ahli-ahli sejarah menyebut pemberontak kemungkinan besar yang tikam ini disebut dalam sejarah Al-Mar'ul Aswad. Al-Mar'ul Aswad, seorang lelaki Aswad ni hitam, tapi mungkin maksud tak jelas siapa dia. Sebagian menyebut ialah Abdullah bin Sabah terlibat dalam rencana ini. Bila Osman dibunuh, keadaan menjadi bertelengkah. Pro dan kontra. Kerana pembunuh, bila nak datang bunuh, mereka menggunakan nama Ali bin Abi Talib. Mereka kata mereka dijemput oleh Ali untuk memberontak. Ini adalah rancangan Abdullah bin Sabah. Dulu WhatsApp group tak ada. Media sosial tak ada. Mereka mencipta surat-surat palsu di atas nama Ali. Juga di atas nama Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair ibn al-Awwam. Mereka ambil nama-nama mereka ni, mereka kata Ali lah yang panggil kita supaya menentang Osman. Sebab itu apabila pemberontak menentang datang ke Madinah, Ali bertanya mereka. Magi Ali membantah kedatangan mereka. Mereka tanya Ali, habis tu kalau kau tak suka kami datang, kenapa kau tulis surat supaya kami datang? Pemberontak yang bawah ni tak tahu apa. Mereka terpengaruh dengan orang atas. Begitulah dalam banyak keadaan situasi politik sepanjang zaman. Orang atas kaki penipu, bagi maklumat pada orang bawah percaya, dan kemudian mereka percaya bahawasanya ini adalah rencana Ali, dan mereka tak mengapatah balik. Kemudian berlaku panjang ceritanya, boleh tengok dalam banyak video saya sebelum ni yang saya ceramah, saya sebut tentang peristiwa ni. Yang pentingnya akhirnya Osman dibunuh. Mungkin orang akan question, kenapa Osman dibunuh? Sahabat tak ada lah. Osman tak mau sahabat terlibat kerana dia seorang nak bertumpah darah dengan pemberontak. Dan semua pemberontak ini bukan di kalangan sahabat. Walaupun ada masa peringkat awal terhasut sedikit Muhammad bin Abi Bakr, anak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka termakan sikit, tapi akhirnya dia keluar daripada itu. Kerana keadaan dihasut. Ali bin Abi Talib menghantar Al-Hasan bin Ali dan Husain untuk mempertahankan Osman. Osman tak benarkan. Sahabat lain nak mempertahankan, Osman tak benarkan. Pemberontak datang pada musim haji ketika banyak sahabat pergi Mekah. Pasukan lain pergi ke Mekah, mereka datang menuju ke Madinah. Daripada Mesir, daripada Basrah, daripada Kufah. Yang tak datang hanyalah daripada Syam. Kerana Syam adanya Muawiyah bin Abi Sufyan, yang merupakan orang setia kepada pemerintahan Osman bin Affan. Jadi mereka datang, kononnya mereka ini telah dijemput oleh para sahabah untuk melakukan pemberontakan dengan menggunakan WhatsApp group palsu, ataupun menggunakan surat palsu. Akhirnya, ringkasnya, Osman telah dibunuh. Bila Osman dibunuh, berlaku pertelengkahan yang panjang. 40 hari Madinah tidak mempunyai pemerintah. Al-Afiqi bin Al-Aqi, antara orang yang ambil tempat hamba-hamba yang tak terlibat, masuk menguasai Madinah. Para sahabah tak tahu nak buat apa, kerana mereka ni bukan sahabah. Mereka meminta supaya Ali bin Abi Talib untuk menjadi khalifah. Ali tak mau. Ali kata, hadza laisa min sya'nikum wa innama sya'nu ahli Badr. Ini bukan urusan kamu, ini urusan ahli Badar. Tetapi Ali melihat kalau Ali tidak mengambil kedudukan, banyak lagi pertumpahan darah dan Madinah akan dikuasai, negara Islam, dunia Islam akan dikuasai oleh pemberontak.
Mereka berbai'ah melantik Ali. Para sahabat jadi kebingungan dalam hal ini. Mereka juga masuk berbai'ah dengan Ali dan menyatakan bahawasanya bayya'naka ala an tuqima hududallah. Kami bai'ah dengan engkau dengan syarat engkau menegakkan hukum Allah. Hukum Allah itu hendaklah kau tahu bahawasanya itu membunuh balas, pembunuh Uthman. Pembunuh Uthman tak ada siapa yang tengok. Pemberontak saja yang ada di rumah tu. Bila Ali tanya siapa membunuh Uthman, semua kata mereka pembunuh Uthman. Ribuan pemberontak. Ali tak boleh mengambil tindakan segera. Dulu bukan ada tentera, nombor body berapa tentera. Orang ramai join tentera. Para sahabat ada yang tegas minta Ali ambil tindakan. Ali dalam kekangan keadaan. Aisyah radhiyallahu anha mengambil langkah yang lebih agresif apabila orang pergi kepada dia. Sahabat-sahabat yang ternama, sebahagian mereka ialah yang dijanjikan oleh mubasysyirin bil jannah, yang dijamin syurga. Az-Zubair ibn Awam, Talha bin Ubaidillah, mereka ini berada di belakang bersama dengan Aisyah keluar ke Basrah untuk mencari, untuk mengambil tindakan ataupun untuk menghadapi, merencana, membalas kepada pembunuh Uthman. Al-Hasan bin Ali antara yang menasihati ayahnya supaya jangan keluar. Kerana Ali ketika itu khalifah, dia tak mungkin nak biar satu pasukan bergerak dengan tentera mereka. Ali pun hantar pasukan dia. Al-Hasan tanya, nak buat apa ni pasukan? Sahabat juga tanya, nak buat apa? Ali kata, kita nak tengok ke mana mereka pergi. Kalau mereka sekiranya bergerak, kata Ali, kita biar mereka. Kalau mereka menyerang, kita pertahan diri. Ali melihat posisi dia sebagai khalifah mesti mengawal negara. Tak boleh ada pemerintah yang lain. Aisyah bukan pemerintah, tetapi orang rakyat di belakang dia. Apa yang ditakuti oleh Al-Hasan dan sahabat telah berlaku. Akhirnya berlakulah peperangan Jamal, ringkas ceritanya, peperangan Jamal. Yang mana ketika Ali dan Aisyah sudah berpakat untuk berdamai, maksud untuk menyelesaikan masalah ni secara berpakat untuk menangkap pembunuh Uthman, dan Ali telah memberikan hujahnya. Bukan dia tak mau tangkap pembunuh Uthman, tapi tak boleh dalam keadaan sekarang. Dan Aisyah akur. Aisyah kena ada sahabat-sahabat lain bersama dengannya. Ketika malam mereka berada, pasukan munafik yang ada dalam tentera Ali menyerang Aisyah. Pasukan yang ada tentera Aisyah menyerang Ali, tapi lebih daripada pasukan Ali menyerang Aisyah. Bukan Ali yang melancarkan serangan itu. Sehingga Aisyah dan pasukannya menyangka Ali telah menyerang kita. Akhirnya tentera bangun dan berlakulah pertempuran. Pertempuran yang pertama iaitu peperangan Jamal yang membabitkan pasukan Aisyah bertarung dengan pasukan Ali bin Abi Talib. Yang membabitkan ramai para sahabat mati. Kekasih-kekasih Nabi termasuk Az-Zubair ibn Awam, Talha bin Ubaidillah, yang Ali meratapi dan menangisi kematian itu. Sehingga Ali bangun melihat mereka, sapu pasir di wajah Talha. Azizun alaika an araka majlulan tahta nujumis sama. Sangat berat perasaanku melihat engkau dibunuh di bawah langit, bintang-bintang langit. Tapi yang membunuhnya lah pasukan Ali. Yang ada dalamnya apa yang ada. Dan juga pasukan termasuk dibunuh Az-Zubair ibn Awam, yang pedangnya sentiasa menghilangkan duka. Ali melihat pedangnya, Ali menangis. Ali kata, sentiasa pedang ini menghilangkan duka cita di wajah Rasulullah SAW. Hari ini terbunuh dalam tentera bertempur bersama orang Islam. Peristiwa yang besar dalam sejarah sahabat bertempur sesama mereka. Dalam isu politik Uthman bin Affan, kematian Uthman bin Affan. Sebab tu apabila orang bagi tahu Basyarna nubashir abshir ya Ali qatalna Abu Safiyah, qatalna Zubairah, bagi khabar gembira kami telah bunuh Zubair.
Ali kata, ubasyiruka bin nar, aku bagi khabar kepada engkau dengan neraka. Padahal tentera dia. Dia kata, bagaimana aku berperang untuk engkau, tiba-tiba aku masuk neraka? Kata Ali, kerana aku mendengar Nabi menyatakan, basyir qatil Abi Safiyah bin nar, bagi khabar kepada pembunuh Zubair dengan neraka. Ali menyesali peristiwa ini. Tapi bukan Ali ingin berperang. Peperangan berlaku di luar perancangan Ali. Selepas daripada itu, Ali mengambil posisi tentera Ali. Ali kerana pemerintahan dia di Kufah. Aisyah pergi ke Basrah. Pertempuran yang berikutnya berlaku antara Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam tidak mau taat pada Ali. Sehinggalah Ali melaksanakan hukuman mati, qisas, kepada pembunuh Uthman. Abu Umamah Al-Bahili bertanya pada Ali bin Abi Talib, qatalta aliyan a anta mislahu am khairun minhu? Engkau berperang dengan Ali, engkau seperti Ali ataupun engkau lebih baik pada Ali? Kata Muawiyah, bal huwa khairun wa afdal minni. Bahkan Ali itu lebih baik, lebih afdal daripada aku. Tetapi Uthman dibunuh secara zalim. Bunuh pembunuh Uthman. Nescaya akulah orang Syam yang awalu ahlu Syam yubayyuhu. Ahli Syam yang pertama yang akan berjanji setia taat padanya. Tapi tak semudah itu untuk menangkap. Akhirnya berlaku peperangan Siffin, dikatakan 70,000 mati. Ramai, mungkin jumlahnya tak sebanyak itu, tetapi ramai orang yang mati. Sehingga berlaku perdamaian. Kemudian Ali telah dibunuh. Bila Ali telah dibunuh, ketika salat dia ditikam, Al-Hasan bin Ali mengambil tempat sebagai pengganti khalifah yang kelima. Al-Hasan bin Ali apabila mengambil tempat sekitar 7 bulan begitu, posisinya di Iraq. Kemudian keluar pergi untuk menghadapi Muawiyah. Di situ dia mengambil keputusan untuk tidak mau bertempur dengan Muawiyah dan menyerahkan urusan ini kepada Muawiyah. Maka Muawiyah dengan itu menjadi khalifah dalam dunia Islam yang berikutnya. Ramai orang mengkritik Muawiyah kerana Muawiyah bak kata orang Arab, aina syamsu min Suraya wa aina Muawiyah min Ali. Di mana bintang matahari dibandingkan bintang Suraya, di mana Muawiyah nak dibandingkan Ali. Tetapi kata Al-Imam Ibn Kathir, Muawiyah ni 40 tahun menguasai Syam. Mentadbirnya dengan adil dan saksama. Orang Syam sangat taat pada Muawiyah. Antara orang Iraq yang Ali memerintah mereka dengan Syam yang Muawiyah memerintah mereka, semasa hayat Ali dan Muawiyah, orang Syam setia pada Muawiyah, orang Iraq, terutama ahli Kufah, khianat pada Ali bin Abi Talib. Itu tabiat ahli Iraq. Orang Iraq marah, tapi dulu, ya ahli Iraq, ahlul fusuqi wal nifaq. Wahai ahli Iraq, ahli fasik dan nifaq. Disebabkan tak setia mereka, disitulah berlakunya peristiwa Karbala dan berbagai-bagai lagi dalam sejarah Islam yang mendukacitakan. Disebabkan Al-Hasan bin Ali, saya ringkaskan, kalau tidak kita cerita yang ni ya 4 kuliah tak habis. Panjang ceritanya. Saya menulis sejarah tentang peperangan ini. Ada buku saya ini. Apa yang penting ialah Al-Hasan bin Ali telah memainkan peranan dengan mendamaikan, dengan menyerahkan, dan kemudian lepas dia serah, dia tak balik ke Iraq, dia balik ke Madinah. Dia pergi ke Madinah. Dia tak dan Muawiyah memerintah selepas daripada itu.
orang Syiah tak berapa happy. Sebab Al-Hasan bagi jawatan pada Muawiyah, sebab tu mereka kurang sebut Hasan ni. Mereka banyak sebut Husain. Hak duk panggil pertolongan tu, madad ya Husain kan. Sama dengan geng panggil pokok Husain kan. Ya, geng-geng tu panggil Al-Husain ya Ali. Tapi Nabi kata wala'allallah yuslihu bihi baina fi'ataini azimatain atau fi'ataini minal muslimin. Dua puak di kalangan. Hadis ni Al-Hasan riwayatkan berhubung dengan bacaan doa ni. Hadirin yang dirahmati Allah. Ni pelajar-pelajar yang ada ni bagi perhatian sikit. Saya tak tangkap apa yang saya nak sebut. Yang ni technical hadis. Hadis ni adalah hadis yang diriwayatkan macam saya kata oleh Al-Hasan bin Ali. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitabus Salat bab Al-Qunut fil Witr. Qunut dalam witr. Bacaan Allah mahdini fi man hadait ni ialah bacaan qunut bagi bacaan qunut witir. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Hadis yang meriwayatkan hadis ini ialah hadis yang datang melalui jalan Abu Ishaq As-Sabi'i daripada Buraid bin Abi Maryam, daripada Abi Hawra As-Sa'di. Dia mengambil hadis ini daripada Al-Hasan bin Ali. Nak beritahu faham sekali lagi. Hadis yang sebut bahwasanya allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhun fi qunutil witr, aku sebut benda ni di dalam qunut witir ni. Hadis ni datang melalui jalan Abu Ishaq As-Sabi'i, thiqah, tak ada petikai. Dia mengambil hadis ini daripada Buraid bin Abi Maryam. Buraid bin Abi Maryam mengambil hadis ini. Abi Maryam itu Malik. Buraid mengambil hadis ini daripada Abu Hawra. Dia menyatakan Al-Hasan bin Ali meriwayatkan, Abu Hawra As-Sa'di mengambil daripada memberitahu Nabi ajar benar. Apa isunya di kalangan ulama hadis? Ni nak bagi tahu teknikal macam mana boleh, bagaimana boleh tercetusnya khilaf tentang masalah kunut witir ni dan kunut subuh keseluruhan. Abu Ishaq As-Sabi'i dia mengambil daripada siapa? Saya kata tadi Buraid bin Abi Maryam, guru dia. Dua-duanya siqah, tak ada siapa petikai. Yang ni ambil berdegur dia. Cumanya yang menjadi isu di kalangan ulama hadis, kerana Buraid ni dia ada anak murid dia yang lain yang dianggap lagi kuat, teguh, lagi kukuh riwayat dia daripada dia. Macam anak murid dia yang lebih terpilih, yang orang kata tegap periwayatannya, iaitu Syu'bah ibn Hajjaj. Syu'bah ibn Hajjaj ketika meriwayatkan hadis ni, hadis yang sama Syu'bah riwayat, maksudnya Abu Ishaq anak murid Buraid, faham? Syu'bah juga anak murid Buraid. Tapi Syu'bah apabila dia meriwayatkan hadis ni, tak ada pula perkataan fi qunutil witir, dalam qunut witir. Syu'bah tak ada perkataan ni. Syu'bah sebut bahawasanya Nabi ajar benda ni di dalam kalimat doa yang Nabi ajar. Doa saja. Tidak menyebut ini sebagai qunut witir. Dari segi teknikal, menyebabkan ahlu hadis ni dia berlaku perbezaan. Yang pertama ialah
Bagi mereka yang menerima riwayat Abu Ishaq As-Sabi'i, dia kata it's okay. Mungkin Syu'bah tak jelaskan, tapi Abu Ishaq As-Sabi'i menjelaskan. Ada tambahan siqat. Yang tu siqah, dia panggil ziyadatu siqah. Siqah tambah riwayat. Sesuatu benda yang juga benar. Tapi oleh kerana Syu'bah tidak meriwayatkan, sebahagian di kalangan ulama hadis, termasuk seperti Ibn Khuzaimah, mereka mempertikaikan riwayat ini. Mereka kata tak ada pengkhususan kepada doa ini untuk kunut witir. Doa ni doa yang boleh didoa bila-bila saja. Kerana Syu'bah lebih kuat daripada Abu Ishaq. Korang ingat kan ni? Dengar Pak Ak kau kenal Abu Ishaq ni. Tapi tak apa, yang mana tak dapat tangkap ni saya nak bagi student ni faham. So ini adalah masalah dalam periwayatan hadis. Kadang-kadang ada dalam hadis rawi meriwayatkan sesuatu berbeza. Anak murid, dua-dua anak murid ni kata ada, anak murid ni tak nafikan kata ada, tapi dia tak sebutlah perkataan tu. Sedangkan dia ni tak jarang miss, dia sentiasa kukuh riwayat dia. Macam kita satu orang guru, ada anak murid kelas otak A plus dia ni, seorang lagi otak A minus. Yang A plus ni tak sebut pula, yang A minus ni sebut. Macam tu lah. Jadi ada orang dia kata kita ambil yang A minus ni, tak ada lah A minus, saya sebut je A minus ni supaya dia ni lebih kuat. Yang satu lagi kata tak, yang A plus kita ambil yang A plus ni, A plus ni lebih kuat. Dia kata tak, yang A minus ni pun betul, cuma A plus tu tak perincikan. Itulah salah satu sebab kadang-kadang hadis berlaku khilaf di kalangan para ulama. Okey. Faham tu? Masuk waktu cepatnya masuk waktu, tak ada nak perang. Okey, azan dulu. Okay.
Bismillah. Alhamdulillah. Kita sambung semula. Berdasarkan kepada khilaf ini, maka berlaku dua pendapat di dalam atas khilaf ini. Yang pertama ialah ulama-ulama besar, jumlah besar ulama seperti Al-Hakim An-Naisaburi. Saya sebut nama-nama ni supaya lama-lama hafal. Al-Hakim An-Naisaburi dalam Al-Mustadrak. Dia kata hadis ni, Al-Mustadrak ni dia buat kitab yang mana dia nak ambil balik hadis-hadis yang memenuhi syarat Bukhari dan Muslim ataupun salah satu daripadanya yang dia rasa Bukhari dan Muslim tak awak masuk. Jadi dia masukkan. Tapi ternyata tidak sampai standard Bukhari Muslim juga apa yang dia buat. Al-Hakim kata hadis ni mencukupi syarat Bukhari dan Muslim. Kata dia. Al-Imam An-Nawawi kata hadis ni sahih. Ramailah juga kata sahih. Termasuklah Al-Albani kata hadis ni sahih. Dan ramai ulama-ulama. Bagi mereka yang kata hadis ni sahih, maka kesannya ialah ada disunatkan qunut semasa solat witir. Qunut kerana berlaku nawazil, bala, yang tu tak ada petikai. Hari tu kita dah baca hari tu kan. Itu qunut tu ada. Sekarang yang nak bincang ni qunut witir. Yang lepas tu kita bincang qunut subuh. Khilaf. Dan kita telah beritahu yang rajihnya tidak ada qunut subuh yang berterusan, tapi ada qunut pada waktu subuh dan maghrib tu utamanya, subuh dan maghrib apabila berlakunya nazilah, qunut bagi seluruh solat ataupun qunut subuh dan maghrib ataupun qunut subuh saja apabila berlakunya bencana, musuh dan seumpamanya. Sekarang ni qunut yang dikhususkan untuk solat witir ada ataupun tak? Sebahagian ulama, banyak di kalangan ulama yang menyatakan ada berdasarkan kepada hadis ni. Bagi mereka yang tak terima perkataan fi salatil witir, fi qunutil witir, pada qunut witir, maka kita tak ada. Okey. So kita ambil apa yang menjadi banyak di kalangan para ulama, iaitu kita andaikanlah ada solat qunut bagi solat witir. Apa bacaannya? Bacaannya tadi, Allahumma hdini fi man hadait. Apa maksudnya? Ya Allah, ihdini, tunjukkanlah aku fi man hadait, di kalangan mereka yang mana engkau telah beri petunjuk. Siapa orang-orang yang Allah bagi petunjuk? Anbiya, siddiqin, syuhada, salihin. Petunjuk apa yang kita mahu? Petunjuk hidayah dalam semua rangkaian hidayah. Satu hidayah daripada tak tahu kepada tahu. Tak tahu Islam, jahil tentang Islam, orang dakwah pada Islam, kita tahu Islam. Satu peringkat hidayah. Lepas tu hidayah, kita terima Islam tu, masuk Islam. Kerana ramai orang, dia tahu Islam benar, tapi dia tak masuk. Dia baru ada ilmu tentang agama. Bila dia masuk, dia dapat hidayah menjadi Muslim. Kemudian hidayah setelah jadi Muslim macam kita ni, belum tentu lagi beramal dengan apa yang kita tahu dalam Islam. Hidayah tu taufiq.
Kita perlukan ni. Allahumma hdini fiman hadait. Macam mana para anbiya, salihin, orang-orang yang Allah sayang, Allah bagi petunjuk pada mereka, demikian kita memohon dengan doa ni supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk pada kita. Fiman hadait. Karena ramai orang menyangka dia berada di atas jalan petunjuk, tapi dia tidak berada di atas jalan petunjuk. Jadi kita berada atas jalan petunjuk di kalangan orang yang Allah bagi petunjuk. Allah mahdini fiman hadait. Tunjukkan aku. Guide me among those who you have guided. Orang yang telah Allah bagi petunjuk kepada mereka. Wa'afini fiman afait. Apa dia terjemah situ? Afini maksud sejahterakanlah aku. Fiman afait. Di kalangan orang-orang yang telah engkau bagi kesejahteraan. Saya nak ringkaskan. Manusia ada dua penyakit dalam diri kita. Satu ialah penyakit tubuh kita. Sakit. Kita minta Allah sejahtera. Afiah. Wa'afini itu berikan afiat. Tu kita kata sihat wal afiat. Afiat tu maksud afiat. Allah bagi kesejahteraan kepada kita. Sallallahu al-afiyah. Minta pada Allah keafiatan, kata Nabi. Tak ada yang lebih baik ba'dal yaqin. Tidak ada yang lebih baik yang Allah bagi pada kita lepas yakin melainkan afiat, kesejahteraan. Pertama, afiat pada jasad kita. Yang kedua, afiat selamat daripada penyakit jantung hati kita. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam jantung mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakit mereka. Nifaq, ia satu penyakit. Tuan-tuan tengok, penyakit bila ada dalam diri kita tak sihat orang tu. Bila akidah dia tak sihat, tindakan dia tak sihat. Sehingga jangkaan-jangkaan dia pun tak sihat. Pertimbangan dia pun tak sihat. Hari itu saya ulas, dia orang marah kan. Ada sekumpulan manusia atas muka bumi ini. Siapa yang ada kitab Dr. Yusuf Al-Qardawi, Fiqh Salah, dia baca. Ada bab khas Dr. Qardawi masukkan tentang golongan yang meminta doa kepada orang-orang yang mati. Wali-wali, wali kutub, wali macam-macam. Dr. Qardawi beri fatwa yang keras tentang mereka ni. Sesatan dan syirik. Dan Jabatan Mufti kita terjemahkan bahagian tu untuk kita edah. Tuan-tuan tengok, penyakit. Kita bukan nak masuk dalam debat teologi. Bila mereka panggil wali, ni tak tahu ni, pergi panggil Nabi Hud lah, Nabi apa ni, panggil wali. Tuan-tuan dengar masa dia berdialog dulu, dia kata, kalau kita kata wahai Abdul Qadir Jailani, wahai wali apa, wahai wali Mak Saman, wahai wali kubur mana-mana, wali yang mereka pilih tu pun mereka tak panggil tu Abu Bakar Siddiq. Saya kata, dia tak panggil Umar bin Khattab. Dia panggil wali yang menjadi minat masing-masing. Pasal ada cerita selepas dia, ada bisnes belakang semua ni. Tapi tak apa, wahai wali sekian-sekian, wahai Syekh Nuh kubur, wahai wali pulau besar, sembuhkanlah aku, berilah kejayaan pada aku, sihatlah aku. Kita kata syirik. Dia kata tak syirik. Walaupun kita bagi tahu suruh dia sembuhkan, tetap niat kita Allah juga, kata dia. Kerana itu perkataan saja, tapi maksud tak syirik. Macam kita kata doktor sembuhkan saya, bukan kita tahu doktor nak sembuhkan, kita minta bantuan penyebab dia sembuh. Dia takwilkan cakap dia tu walaupun jelas meminta kepada selain daripada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita kata di kalangan aliran-aliran teologi,
di dalam ayat-ayat sifat. Ada yang menyatakan wajah Allah, tangan Allah laisa kamitslihi syai', tak sama dengan tangan makhluk. Wajah Allah tak sama. Oh, dia kata tak boleh. Perkataan itu syirik. Mujassimah, menyamakan Allah dengan makhluk. Kita tak. Dia kata laisa kamitslihi syai', tak sama. Tak boleh. Dia tak boleh. Benda macam itu akan menyebabkan kekeliruan, menyamakan Allah. Tengok, yang dia pergi panggil itu tak keliru. Allah mahdini fi man hadait, wa'afini fi man afait. Dan penyakit hati banyak. Sebenarnya qulub, jantung, hati banyak. Hasad, orang keluar hasad, dia ada semua hak kat dia. Tidur tak lena kerana tengok orang lain lebih daripada dia. Tak sejahtera. Manusia yang mencari redha manusia lain, Allah letih kita tengok. Terutama macam saya sebut zaman medsos ni. Orang-orang yang kempen untuk dapat undi. Cakap Cina, cakap Melayu, pakai baju tu, pakai baju ni. Kita heran. Dia ni nak jadi ahli sukan ke? Nak jadi penyanyi ke? Nak jadi artis ke? Nak jadi ahli politik ke? Nak jadi ahli akademik ke? Ni bukan dia ni. Tapi kita tahu, untuk nak please orang lain. Sebab itu kita minta wa'afini, Allah sejahtera. Sejahterakan diri kita daripada gangguan ni. Wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait. Ambil kita di bawah lindungan dia. Tawalla itulah wala. Itu kita panggil wali. Wa tawallani yakni kun li waliyan. Jadilah pelindungku di kalangan orang-orang yang kau lindungi. Bila Allah lindung kita, mungkin manusia sakit demam, tabiat alam ni. Tapi kita minta Allah lindung kita daripada perkara-perkara yang menyelewengkan kita, akidah kita. Lindungi kita daripada kesesatan. Lindungi kita daripada mara bahaya. Besar kalau kita orang Perlis, orang kata orang Perlis tak hafal kunut ni. Kalau dia solat witir, dia akan baca ni. Setiap hari dia akan baca. Wa barik li fima a'tait, dan berkatilah aku pada apa yang kau beri padaku. Allah bagi tak sama. Ada orang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang pendapatan dia berpuluh ribu, ada orang hanya beberapa ribu. Tapi kalau Allah memberkati yang 2,000, dia lebih baik yang daripada yang mendapat 20,000 ataupun 200,000. Fima a'tait, apa yang Allah bagi. Allah bagi kita sikit, tapi kita Allah berkat. Dia bagi anak kat kita, dia berkat anak kita. Dia bagi rumah kat kita, kita hidup, kita damai, kita tidur elok, kita datang masjid, kita ibadah, kita bahagia. Dia berkat harta kita. Tapi kalau dia bagi banyak, dia tak berkat. Kita gelisah. Kita rasa sentiasa ketidakcukupan. Kita mencari sesuatu yang kita tak tahu apa yang kita cari. Kita ada rasa satu kelopongan dalam hidup ni. Kita tak tahu apa yang lopong itu. Wa barik li fima a'tait, supaya Allah berkati. Wa qini syarra ma qadait, dan pelihara aku daripada kejahatan apa yang telah engkau tentukan, qadakan. Allah tidak, Allah ini asyarru laisa ilaik. Allah, keburukan tidak ada pada Allah. Tapi Allah tetapkan satu qada, kejadian. Alam ni ada sakit, ada fitnah, ada macam-macam. Bukan benda tu itself is not bad. Benda tu sendiri tak buruk. Tapi buruknya perbuatan manusia. Kematian tak buruk. Tapi buruknya apabila manusia membunuh.
Mesti mati. Hujan, kemarau, kering, angin ribut, macam orang alam. Benda tu sendiri tak ada buruknya, tapi yang buruknya akibatnya apabila kita berada di situ. Allah jadikan alam gitu kerana ramai manusia, ada manusia baik dan manusia jahat. Manusia boleh buat pilihan sendiri. Tetapi kita minta waqini syarra ma qadait. Pelihara aku daripada kejahatan apa yang telah engkau qadakan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kerana engkaulah yang menetapkan, tidak ada yang dapat menetapkan atasmu. Innahu la yadhillu man walait, dan tidak akan hina orang yang telah engkau tabalkan, engkau pelihara. Tuan-tuan, orang yang Allah pelihara dia, bolehlah siapa pun merancang untuk menjatuhkannya, tidak akan hina, akhirnya dia akan naik. Orang yang Allah tak tabalkan, bolehlah dia buat segala propaganda, media, lantiklah, semua penjaga imej kan apa. Akhirnya Allah juga yang menentukan. Saya selalu ulangi, Imam Ahmad bin Hanbal, kalau lihat betapa sedih seorang imam yang besar disebat di kota Baghdad, dituduh sesat bukan oleh orang bawah, khalifah orang Islam, melalui qadi qudah, mufti besar Ahmad bin Abi Du'ad, menuduh Imam Ahmad sebagai sesat, menghalalkan darahnya. Khalifah sendiri yang turun sebat tangannya, bukan setakat sultan ataupun mana-mana raja dan mana-mana dunia ni, Khalifah Abbasiyah yang terkenal, Mu'tasim yang terkenal dengan sejarahnya, membebaskan Amuriyah, menyelamatkan orang Islam. Dia telah menyebat Imam Ahmad dengan tangannya sendiri, sedangkan dia khalifah yang dihormati, kena termakan dengan hasutan Ahmad bin Abi Du'ad. Tapi akhirnya orang sebut Ahmad bin Hanbal imamu ahli sunnati wal jamaah. Ahmad bin Hanbal imam ahli sunnah wal jamaah, mati di dalam keadaan tak kaya, lama dalam penjara, berpuluh tahun tak boleh mengajar, tak boleh membaca hadis, tak boleh membuat halaqah hadis, tak dibenarkan orang berjumpa dengannya. Tapi akhirnya yang berkembang ialah mazhab Ahmad bin Hanbal, bukan Ahmad bin Abi Du'ad yang menjadi qadi qudah atau mufti besar bagi kerajaan Abbasiyah. Al-baqa'u lil aslah, innahu la yazillu man walait. Tidak akan hina orang yang Allah akan angkat. Ibn Taymiyah di penjara. Ulama-ulama yang anti Ibn Taymiyah bawa kes kepada khalifah supaya dia dipenjarakan dan dipenjarakan. Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan pada dalam Ad-Durrul Kaminah, bila meninggalnya Ibn Taymiyah dalam penjara, Damsyik tidak pernah melihat manusia sebanyak itu yang keluar cuba mengunjungi jenazah Ibn Taymiyah. 200,000 dikatakan keluar, patah pengangkat jenazahnya, berlumba-lumba orang nak pegang, bahkan sampai khurafat ada orang yang pergi tidur di kubur Ibn Taymiyah. Ibn Katsir sebut dalam Al-Bidayah wa Nihayah, sehingga air mandian Ibn Taymiyah tu diambil orang, padahal Ibn Taymiyah tu punya inti khurafat. Kopiahnya berebut manusia nak beli. Ulama-ulama yang anti padanya pergi ke kuburnya memohon kemaafan. Allah memuliakan siapa yang dikehendaki. Dan ada berapa lagi dalam ini, insya-Allah, kerana masa tak cukup, insya-Allah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Allah.
Apa ni? Dalam sirah menyebut bahawa Muawiyah merebut kuasa, menjadi pemerintah dengan kekerasan dan banyak melakukan kezaliman. Juga melantik saudara maranya memegang tampuk pemerintahan. Adakah itu benar dan apakah pandangan tentang Muawiyah? Saya dah sebut Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah merupakan sahabat Nabi SAW. Tentu dah Muawiyah tidak sama dengan Ali. Macam saya sebut tadi. Aina syamsu min Suraya wa aina Muawiyatu min Ali. Daripada mana nak dibandingkan matahari di mana matahari dibandingkan bintang Suraya, di mana Muawiyah dibandingkan Ali. Tetapi sejarah yang berlaku pada zaman pemerintahan Muawiyah, kerana selepas pemerintahan Muawiyah ialah datangnya pemerintahan Abbasiyah. Sejarah yang sebenar yang berlaku pada zaman Muawiyah itu kita tidak tahu. Kerana sebahagiannya diriwayatkan oleh musuh-musuh Muawiyah. Yahya bin Lut antara rawi yang memburukkan Muawiyah yang dikenali dengan Abu Mikhnaf meriwayatkan. Muhammad bin Hisham Al-Kalbi juga bukan rawi yang kuat untuk dipegang. Datang riwayat-riwayat hatta Omar Al-Waqidi kecenderungannya membawa kisah-kisah yang tak wajar, termasuk tentang Uthman bin Affan yang disebut oleh At-Tabari di dalam Tarikh At-Tabari. Walaupun Al-Waqidi itu luas ilmunya, disebut juga pandangan-pandangannya oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Tetapi yang saya nak sebut, banyak kisah Muawiyah ni tidak benar. Kerana anti Muawiyah. Anti Muawiyah. Kata Al-Imam Ibn Kathir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Muawiyah itu memerintah dan pada zamannya tertegak pemerintahan Islam. Awwalu ummati yarkabuna al-bahr dakhalul jannah. Umat aku yang menaiki kapal masuk syurga, kata Nabi. Umat Nabi yang awal naik kapal berperang ialah Muawiyah dengan pasukannya. Sehingga Ummu Haram kata pada Nabi, "Ya Rasulullah, fa ana minhum." Nabi kata, "Fa anti minhum." Engkau di kalangan mereka. Atau kama qala. Ummu Haram masuk lembat Muawiyah. Jadi ada fadilatnya walaupun tak langsung, ada jasanya. Kerajaan dibuka, pemerintahan ditegakkan. Ketika Miswar bin Makhramah berjumpa Muawiyah dan mengkritik Muawiyah, Muawiyah bertanya pada Miswar, "Wahai Miswar, apa yang menyebabkan engkau merasakan engkau lebih inginkan keampunan pada Allah lebih daripada aku? Apapun yang kau lihat pada diri aku, sesungguhnya tidak diberi pilihan pada aku antara Allah dan Rasulnya dan selainnya, melainkan aku memilih Allah dan Rasul." Tapi Muawiyah ahli politik. Mungkin ada benda yang boleh dipertikaikan tindakan Muawiyah. Pelantikan Yazid merupakan kontroversi yang dibuat oleh Muawiyah. Tapi untuk nak nyatakan Muawiyah 100% salah di atas riwayat-riwayat yang datang melalui jalur Syiah, tidak wajar. Tidak wajar. Munir, ni pelajar-pelajar, Syekh Munir Ghadban menulis satu buku yang bagus. Tajuknya Muawiyah bin Abi Sufyan sahabiyun jalil wa malikun mujahid. Muawiyah bin Abi Sufyan sahabat yang mulia dan raja yang berjihad. Ada benda yang dipertikaikan tentang Muawiyah, tapi kita tak tahu. Mereka adalah sahabat Nabi. Nabi menyuruh kita memelihara lidah daripada mencerca para sahabat.
Apatah lagi peristiwa-peristiwa itu dibaluti dengan riwayat yang macam-macam. Tak tahu kesahihannya. Tilka ummatun qad khalat. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Demikian itulah umat yang telah berlalu. Bagi mereka apa yang mereka kerjakan. Bagi kamu apa yang kamu kerjakan. Kamu tidak ditanya tentang apa yang telah mereka lakukan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.